Okey, Assalamualaikum dan selamat pagi Kak Marul. Selamat datang. Salam. Selamat datang kat sesi kaunseling yang pertama. Okey, jadi macam mana yang kita berhubung daripada melalui WhatsApp. Encik membahas diri Encik sebagai Kak Marul. Jadi nak panggil apa ya? Panggil Kamaru boleh. Panggil Kamaru tu apa dia sini? Okey, jadi saya akan panggil Kak Marul lah. Okey, jadi sebelum kita mulakan sesi, boleh tak Kak Marul perkenalkan diri Kak Marul terlebih dahulu? Okey. Nama saya Kamaru. Berumur 30 tahun. Berasal dari Pontian, Johor. Saya anak ketiga daripada 6 orang adik-beradik. Jadi Kak Marul sekarang masih belajar atau dah kerja? Saya dah kerja lah. Saya bekerja sebagai postman, kurier dekat Bandar Pontian. Dekat juga lah dengan kawasan perumahan. Jadi Kak Marul ni bekerja sebagai menghantar barang, betul ke? Okey lah, setakat ni okey. Tak ada masalah lagi. Okey, faham. Okey, jadi sebelum kita mulakan sesi kaunseling, ada beberapa lah saya nak ingatkan dalam sesi kaunseling ni. Okey, jadi yang pertama ialah segala apa yang Kak Marul kongsikan dalam sesi kaunseling ni akan tetap kekal dalam bilik ni jugalah. Segala yang Kak Marul sharekan, kongsikan bersama saya takkan keluar daripada bilik ni. Dia akan kekal dekat sini sebab dalam sesi kaunseling ada etika kerahsiaan lah. Jadi apa-apa yang Kak Marul kongsikan dengan saya akan jadi rahsia lah. Selain itu juga ada beberapa lah peraturan yang perlu diikuti dalam sesi kaunseling. Antaranya Kak Marul perlu datang tepat pada waktunya sebagaimana yang kita janjikan dalam perbualan di WhatsApp. Kita dah setkan tarikh masa, jadi kena tepatlah datang pada waktunya. Okey, selain itu juga Kak Marul boleh berkongsi apa je yang Kak Marul nak kongsikan, ceritakan, boleh kongsikan lah dengan saya. Saya sedia mendengar. Okey, jadi macam mana, selesa tak tempat duduk? Okey, tak ada masalah, selesa. Okey, jadi macam mana, sejuk sangat ke, panas ke dekat sini? Macam mana? Okey tak suasana? Okay. Tak sejuk, tak panas. Okey. Okey lah macam tu. Jadi macam tu kita boleh mulakan sesi kita lah. Okey, boleh? Boleh. Okey, jadi dalam sesi kaunseling yang dijalankan ni mungkin akan mengambil masa 30 hingga 45 minit lah. Macam saya cakap sebentar tadi, Kak Marul boleh kongsikan segala apa yang Kak Marul nak kongsikan dengan saya. Okey, jadi tadi pun Kak Marul dah kongsikan sedikit tentang diri Kak Marul, iaitu Kak Marul masih lagi bekerja dan Kak Marul boleh dipanggil nama sebagai Kak Marul lah. Nama memang Kak Marul je ke? Memang Kamaru. Kamaru bin Rahmat. Kak Marul bin Rahmat. Okey, jadi tadi macam mana pergi datang kat sini? Senang tak nak jumpa tempat ni? Senang lah sebab berpengalaman dalam menghantar barang. Jadi senang nak cari tempat ni. Jadi tak senang lah. Jadi lepas ni untuk sesi akan datang pun okey je lah kalau kita buat kat sini. Okey je. Tak kena salah. Okey, alright. Okey, jadi untuk sesi ni macam yang kita dah bincangkan dalam WhatsApp, Kak Marul pun ada cerita sedikit lah kenapa Kak Marul nak datang sesi kaunseling individu ni. Okey, boleh saya tahu tak kenapa Kak Marul nak sudi nak datang sesi individu kaunseling ni? Saya datang sini untuk dapatkan kaunseling. Okey, ni merupakan salah satu cara saya untuk kurangkan atau berhenti ketagihan merokok. Jadi saya nak dapatkan nasihat lah, macam mana cara untuk saya selesaikan masalah ni. Faham. Jadi Kak Marul ada tujuan lah kenapa datang dekat sesi kaunseling ni, sebab cuba untuk menghilangkan ketagihan terhadap rokok. Okey, faham. Okey, tapi sebelum tu saya nak memperkenalkan diri saya dululah. Saya terlupa tadi, hampir terlupa. Nama saya Nur Aini Farhana binti Hasaini. Boleh panggil saya Ain je. Ain. Saya merupakan kaunselor pelatih di Universiti Putra Malaysia dan saya merupakan pelajar tahun ketiga lah dalam pendidikan bimbingan dan kaunseling. Okey, jadi Kak Marul okey panggil saya Ain?
Okey. Okey. Jadi saya panggil Cik Aini je lah. Boleh cerita saya mana ikut Kamarul yang selesa lah. Okey, jadi macam yang Kamarul tadi cakap, Kamarul datang ke sesi kaunseling ni. Terima kasih juga terlebih dahulu saya nak cakap kerana sudi datang sesi kaunseling saya. Jadi dan tujuan Kamarul untuk datang ke sesi kaunseling ni sebab nak cuba mengurangkan ketagihan terhadap rokok. Okey, kalau boleh saya tahu, boleh tak Kamarul kongsikan dengan saya macam mana bermulanya terjebak dengan aktiviti rokok ni? Okey, saya start merokok ni masa saya di sekolah menengah. Time tu saya dalam tingkatan 2 macam tu. Okey, benda ni saya dari sekolah rendah sebenarnya dah mula macam rasa nak cuba merokok. Okey, jadi saya start tu merokok tu sekolah menengah macam tu. Sebab sekolah rendah saya masih macam tak berani untuk cuba macam ni. Saya start merokok ni pun sebabkan pengaruh rakan sebaya lah. Kawan-kawan try benda ni jadi saya pun rasa berminat nak cuba benda ni. Okey, jadi tadi macam Kamarul ada cakap yang Kamarul ni sebenarnya start daripada sekolah rendah. Boleh Kamarul ceritakan dengan lebih lanjut? Sekolah rendah tu saya belum mula merokok lagi, cuma minat terhadap nak merokok ni dah mula start daripada sekolah rendah lah. Sebab saya tengok orang dewasa merokok macam menarik lah macam tu. Jadi saya rasa nak cuba benda ni. Kamarul cakap minat lah sebab tengok orang merokok kelihatan menarik. Lepas tu kalau boleh saya tahu masa sekolah rendah tu berminat tu sejak daripada umur berapa? Saya berminat kalau nak merokok ni lebih kurang saya umur 11 tahun lah macam tu. Darjah 5 lah. Darjah 5 tu baru timbul rasa minat je lah. Cuma time tu belum ada keberanian nak cuba. Tapi pernah tak macam adalah ambil ke macam ambil sebatang 2 batang tapi pernah buat lah? Sekolah rendah tak ada lah. Saya start ambil tu memang first kali masa tingkatan 2 tu lah. Maksudnya dekat sini masa darjah 5 tu baru rasa minat je lah tapi tak pernah cuba nak isap rokok ke apa ke. Betul. And then selepas tu start daripada tingkatan 2 lah baru cuba untuk mengisap rokok yang secara macam officialnya lah. First kali memang tingkatan 2 tu lah saya try, saya cuba. Itu pun saya tak isap sebatang, saya try minta daripada kawan. Rasa sikit. Daripada tu saya start mula sikit. Sampailah sekarang saya merokok. Okey, macam yang Kamarul cakap tadi mula daripada sikit. Macam mana tu maksudnya? Boleh terangkan? Saya start minta daripada kawan. Okey, dalam 2-3 sedutan macam tu. Sampailah separuh daripada sebatang rokok. Sampailah sebatang rokok. Dari situ saya start sikit sampailah sekarang ni saya boleh katakan gerak lah saya merokok. Boleh satu kotak jumlah 20 batang tu lebih kurang 2 hari atau 3 hari je boleh habis. Pada waktu sekarang ni? Maksudnya macam kira perokok tegar jugalah Kamarul ni. Faham. Sebab tu saya datang sesi kaunseling, saya minta nasihatkan saya cara-cara macam mana saya nak kurangkan atau saya stop benda ni.
Okey, jadi macam kamu cakap, nak minta nasihat daripada saya lah. Saya nak ingatkan juga, dalam sesi kaunseling ni, peranan saya ialah membimbing Encik Kamarul untuk membuat keputusan. Tapi segala keputusan yang Encik Kamarul buat adalah tanggungjawab atas diri sendirilah. Segala keputusan, tindakan, saya ni cuma membimbing saja Encik Kamarul untuk membuat keputusan. Okey, jadi macam Encik Kamarul katakan sebentar tadi, macam sekarang ni jadi makin macam kita nampak lah dari dia start daripada slow sebatang, lepas tu setengah batang, separuh, lepas tu jadi sebatang rokok, lepas tu sampailah sekarang 20 batang tu boleh habis dalam waktu yang cepat jugalah, dalam 2-3 dalam waktu yang singkat lah. Dalam waktu yang singkat lah. Jadi saya nak tanya, dulu masa sekolah tu tingkatan 2 kan dah start isap rokok. Jadi macam mana nak beli rokok tu? Dari mana datang duit tu? Time tu start daripada kawan lah. Kawan beli, okay, saya minta sikit atau saya beli dengan kawan. Saya tingkatan 4 macam tu, saya dah start pergi kedai beli. Dari situ saya beli sebatang sampailah saya beli sepetang rokok. Oh, maksudnya start daripada kawan lah. Kawan ni macam kelihatan macam memberi dorongan lah kepada Kamarul untuk betul. rokok. Habis tu kalau tingkatan 4 pun Kamarul dikira masih belajar. Jadi duit tu dapat dari mana untuk membeli saya duit belanja sekolah tu saya simpan sikit-sikit untuk beli rokok. Mungkin ambil masa dalam 3 atau 4 hari untuk saya beli rokok, untuk cukup dengan duit tu. Kadang-kadang untuk beli rokok tu saya dekat sekolah tu saya tak makan, tak minum pada waktu rehat tu, untuk simpan duit tu untuk saya beli rokok. Okey, jadi macam Kamarul cakap, Kamarul masa tingkatan 4 pun masih belum bekerja tapi dah boleh beli sekotak rokok, sebab kita pun tahu jumlah rokok macam agak mahal juga. Jadi Kamarul macam tekad lah untuk simpan duit pembelanjaan sekolah untuk membeli rokok. Jadi bila dah tingkatan 4 ni, macam parents tahu tak, ibu bapa tahu tak yang Kamarul dah Okey, saya tingkatan 4 tu saya merokok secara sembunyi lah. Saya kira curi-curi lah. Maksudnya mak ayah saya tak tahu lah yang saya ni merokok. Sekarang pun dia orang tahu, tapi saya tak merokok depan dia orang lah. Sebab pada saya lah, merokok ni macam dikira macam biadab juga lah kalau kita hisap depan orang tua kan. Jadi saya tak hisap rokok depan orang tua saya lah. Oh, faham. Jadi masa tingkatan 4 dengan 5 tu parents dah tahu jugalah. Time tu parents tak tahu lagi lah. Parents tak tahu time saya umur 25 tahun macam tu baru. Lama juga. Okey, jadi umur Kamarul 25 tahun baru parents tak tahulah. Jadi macam agak jangka masa yang agak panjang baru parents tahu ni Kamarul. Sebab saya tak ada keberanian untuk tunjukkan yang saya merokok depan diorang. Faham. Lepas tu start umur 25 tahun. Jadi macam mana parents boleh tahu yang Kamarul ni isap rokok? Time tu saya lepak dengan kawan-kawan. Jadi mak ayah saya ni lalu dekat kawasan saya lepak tu lah. Jadi diorang nampak saya merokok. Jadi dari situ diorang dapat tahu yang saya ni merokok. Faham lah, sebab kebetulan parents selalu dekat depan tu. Jadi macam mana tanggapan parents, ada beritahu apa-apa ke kepada Kamarul? Diorang mula-mula ada juga rasa kecewa lah sebab saya merokok. Tapi saya pun cuba
terangkan, cuba bagi tahu diorang yang saya susah untuk saya stop benda ni. Untuk saya stop merokok ni agak susah, agak sukar. Jadi dari situ diorang mula faham lah benda ni. Sebab ayah saya pun bukan perokok. Jadi dia pun cuba faham lah macam mana seorang perokok ni nak berhenti agak sukar, agak susah. Faham. Jadi macam yang Kamaru cakap tadi, ayah pun bukan seorang perokok. Jadi ayah cuba meletakkan situasi lah dekat tempat Kamaru macam mana susahnya. Dia cuba faham situasi saya lah. Untuk dalam usaha saya nak berhenti tu agak lama juga. Saya try tapi tak berjaya lah. Okey, jadi macam yang Kamaru beritahu tadi, ayah bukan seorang perokok. Jadi ada ke ahli keluarga ke atau memang Kamaru seorang je yang hisap rokok dalam keluarga? Adik-beradik saya cuma abang saya je yang merokok lah. Itu pun dia dah berjaya berhenti lah. Lepas dia kahwin, okey, dari situ saya pun tak pasti apa yang dia buat untuk dia cuba berhenti. Jadi dulu abang ada hisap rokok. Jadi Kamaru dengan abang lah. Tapi abang pun sekarang dah berhenti menghisap rokok lah. Dia dah berjaya berhenti lah sekarang. Alhamdulillah. Okey, jadi macam yang Kamaru cakap tadi, punca yang Kamaru cerita adalah punca daripada rakan sebaya. Jadi semasa dalam waktu sekolah, waktu persekolahan, pernah tak Kamaru cuba untuk berhenti? Time saya sekolah tu tak ada rasa nak berhenti lagi sebab tengah remaja ni dia macam enjoy. Dia tak ada rasa nak berhenti lah. Nak berhenti merokok tu memang tak ada lah. Hisap pun dalam kuantiti yang banyak juga. Kuantiti yang banyak lah. Memang tak ada rasa nak berhenti. Jadi saya start rasa nak berhenti time umur saya dah 20-an ke atas lah. Jadi macam mana perkembangan bila cuba untuk berhenti tu? Saya try nak berhenti agak lama, tapi saya tak berjaya. Saya cuma berjaya kurangkan kuantiti saya merokok tu lah. Daripada yang saya cakap tadi 20 batang tu untuk 2-3 hari, saya cuba kurangkan dalam 20 batang tu saya habiskan dalam masa seminggu macam tu lah. Jadi sekarang masih lagi ke 20 batang dalam masa seminggu? Ya, masih lagi lah 20 batang tu dalam masa seminggu. Okey, jadi berkenaan yang tadi saya cakap, selain juga daripada faktor pengaruh rakan sebaya, terlibat dengan rakan supaya hisap rokok, dan yang kedua ialah mengenai ahli keluarga juga lah. Nampaklah abang hisap rokok. Ada tak macam faktor daripada abang tu sendiri yang mendorong Kamaru hisap rokok? Okey, saya ni lebih kepada pengaruh rakan lah. Kalau abang saya dia jarang tunjuk saya dia yang dia hisap rokok. Macam dekat rumah tu dia memang kurang lah. Dia ada hisap rokok tapi dia kurang. Jadi saya boleh cakap yang saya ni pengaruh daripada rakan sebaya dan saya tengok daripada orang-orang luar. Okey, pengaruh daripada orang-orang luar. Yang macam Kamaru cakap tadi, orang luar yang macam mana tu? Orang-orang luar yang saya tengok hisap rokok macam dekat kedai-kedai makan atau dekat kawasan awam. Dari situ lah saya start minat untuk merokok. Minat yang macam mana tu bila tengok orang saya hisap rokok? Rasa macam nak try benda ni. Apa yang orang dewasa buat, saya cuba nak buat. Itu waktu sekolah menengah ke masa sekolah rendah?
rasa perasaan cuba nak buat tu? Perasaan tu masa saya sekolah rendah lagi dah ada, cuma keberanian nak cuba tu belum ada masa tu. Jadi waktu saya tingkatan 2, dari situ saya dah mula berani untuk cuba. Untuk mencuba. Jadi Kamaru rasa bila Kamaru hisap rokok ni satu yang baik atau tidak? Saya boleh kata bagi seorang perokok ni ada baik ada buruknya, tapi lebih kepada buruk. Faham. Okey, untuk soalan tu kita akan keep lah untuk sesi yang akan datang. Untuk sesi yang kedua, Kamarul mungkin untuk sesi yang kedua boleh berkongsikan mengenai kesan dia terhadap diri Kamarul lah. Tapi untuk sesi yang pertama, kita masih lagi membincangkan tentang punca lah. Okey, macam Kamarul cakap tadi, Kamarul sedar tentang kesan merokok. Tapi betul. Macam ada tak rasa menyesal ke dalam diri ke? Rasa menyesal tu ada. Sebab sampai sekarang saya tak berjaya untuk berhenti merokok. Saya terus merokok. Ketagihan terhadap rokok tu saya tak boleh nak stop. Okey, jadi sebab itulah Kamarul ni dah cuba nak berhenti tapi ketagihan tu masih ada lagi dalam diri lah. Saya tak berjaya nak halang ketagihan terhadap rokok tu. Jadi sebab itulah Kamarul cuba datang dekat sesi kaunseling yang ini salah satu usaha saya untuk berhenti merokok. Okey, jadi macam yang saya cakap tadi, sebab mungkin untuk pada sesi kali ni kita boleh tetapkan matlamat atau objektif lah dengan lebih jelas supaya Kamarul nampak kenapa Kamarul datang ke sesi kaunseling ni. Jadi apa yang Kamarul nakkan daripada sesi kita ni yang kita jalankan ni? Saya harap dengan sesi kaunseling ni dapat membantu saya untuk berhenti atau kurangkan ketagihan saya terhadap rokok, terhadap nikotin, supaya benda ni dapat membantu saya mencerahkan masa depan. Okey, jadi Kamarul datang sesi kaunseling sebab nak tolong diri sendirilah. Saya nampak kat sini Kamarul nak cuba tolong diri sendiri untuk mengurangkan ketagihan terhadap rokok. Okey, mungkin dalam sesi ni mungkin diri Kamarul sendiri jugalah kena tolong untuk mengurangkan ketagihan terhadap rokok. Mungkin sesi ni dapat membantu. Okey, jadi Kamarul selain daripada pengaruh rakan sebaya, pengaruh jenis macam keluarga, faktor keluarga dan faktor persekitaran, nampak ada tak macam punca lain yang mendorong Kamarul terhadap ketagihan rokok ni kepada untuk menghisap rokok? Ada tak punca yang lain? Punca lain stres, time belajar, time study. Saya boleh kata yang itu antara salah satu punca saya cuba merokok untuk kurangkan stres. Faktor diri sendirilah Kamarul cuba hilangkan stres. Maksudnya stres yang macam mana tu? Bila saya tengok orang merokok ni, rasa macam seronok, kurang stres tu. Jadi saya try untuk merokok tengah untuk hilangkan stres. Kamarul cakap masa waktu sekolah untuk hilangkan stres, sebab tu Kamarul hisap rokok. Jadi boleh saya tahu Kamarul ni dulu pelajar di kelas berapa? Boleh terangkan lebih lanjut mengenai latar belakang pendidikan Kamarul? Saya kelas kedua lah. Kelas ambil aliran sastra. Saya bukanlah pelajar yang cemerlang lah. Saya
pelajar yang biasa lah. Ambil kelas sastra tu ambil subjek apa? Saya ambil subjek account. Account. Lagi subjek? Ya. Selain subjek account ambil subjek apa lagi? Saya selain subjek account, saya ambil pendidikan seni lah. Okey, jadi itu antara mata pelajaran elektif lah. Yang lain semua macam biasa, bahasa Melayu, sejarah. Okey, ada tak adakah mata pelajaran macam akaun, macam kita tahu akaun tu satu pelajaran yang subjek yang agak sukar jugalah pada waktu persekolahan. Ada tak macam disebabkan subjek tersebut macam agak sukar, jadi Kamaru macam rasa stres, ada tak? Itu yang mendorong Kamaru kepada. Itu antara salah satu sebab saya boleh stres yang saya rasa nak cuba merokok ni. Sebab subjek akaun agak susah lah kalau kita tak tumpukan perhatian yang betul-betul. Okey, jadi nampaklah mungkin salah satu punca juga Kamaru mendorong kepada isap rokok sebab daripada stres belajar jugalah masa pada waktu tingkatan 4, betul ke? Betul. Okey, jadi kita nampaklah kat sini ada beberapa punca yang mendorong Kamaru yang mendorong Kamarul kepada mengisap rokok lah. Antaranya yang tadi seperti yang Kamarul ceritakan kepada saya, yang pertama disebabkan faktor daripada pengaruh rakan sebaya, dan yang kedua kita nampak jugalah macam abang Kamarul juga isap rokok, mungkin itu salah satu faktor juga yang mungkin mendorong kepada Kamarul. Dan yang ketiga faktor persekitaran lah, yang seperti mana yang Kamarul ceritakan dan kongsikan kepada saya sebentar tadi. Kamarul ni berasa minat daripada darjah 5 sebab faktor persekitaran, tengok orang daripada isap rokok, so timbul rasa menarik. Dan yang keempat, saya nampak jugalah yang Kamarul ni mungkin masa tingkatan 4 tu lagi yang mempunyai sifat keberanian bila rasa stres belajar kerana mengambil prinsip ambil akaun lah. Okey, daripada faktor media sosial tu, macam media sosial, tengok dekat TV ke, dekat internet ke, dekat handphone ke, ada tak yang mendorong Kamaru kepada isap rokok? Waktu saya sekolah menengah tu, media sosial ni agak kurang time tu. Jadi kalau daripada televisyen, TV, ada juga yang membuatkan saya rasa nak minat nak merokok ni. Minatnya macam mana tu daripada televisyen? Boleh ceritakan? Saya tengok pelakon yang ada dekat TV, merokok, macam benda ni macam style atau gaya hidup dewasa lah maksudnya. Jadi saya rasa macam nak try benda tu. Jadi saya dari situ saya start lah merokok. Itu pada umur berapa tu kalau boleh saya tahu? Kalau daripada televisyen ni, TV, start daripada sekolah rendah juga, kurang 11 tahun tu, saya darjah 5 tu lah. Dari darjah 5 lah, bila tengok TV, lepas tu tengok pelakon, rasa macam Kamaru nak cuba mengisap rokok sebab kelihatan bergaya, betul ke? Betul. Okey. Jadi boleh kita nampak tingkatan 5 hingga darjah 5 umur 11 tahun hinggalah tingkatan 2 cuma minat je lah untuk mencuba. Perasaan ni kalau betul apa yang saya cakap ni, apa yang saya faham, dia start daripada darjah 5 sampai tingkatan 2 baru rasa minat lah. Start daripada minat tu lah baru Kamaru rasa untuk mencuba, betul ke? Betul. Tingkatan 2 tu lah saya start cuba merokok ni. Sebab daripada sebelum tu saya memang tak pernah cuba lah. Maksudnya sebelum tu saya cuma perhatikan. Perhatikan lah, macam tak pernah ke macam cuba meniru aksi ke gaya ke, atau macam
kertas ke digulung seperti rokok? Pernah tak? Kalau kertas digulung tu pernah juga, tapi dalam sekali 2 kali je macam tu lah. Itu pada umur berapa? Itu saya dalam umur 12 tahun lah macam tu. 12 tahun. Tapi bukanlah betul-betul saya cuma gulung kertas tu untuk try. Tapi setakat satu atau 2 sedutan je macam tu. Oh, maksudnya Kamaru gulung kertas tersebut, lepas tu hidupkan pakai lighter? Ya, betul. Sebab tadi tak salah saya Kamaru cakap 2 sedutan. So kat situ nampaklah ada asap je kat situ untuk disedut. Ya, betul. Oh ya, kira. Jadi time bila keadaan Kamaru buat macam tu? Dekat rumah ke? Dekat rumah kawan ke? Time tu saya dekat belakang rumah, tempat yang tersembunyi. Sebab saya cuba untuk sembunyikan daripada orang sekeliling. Adik-beradik semua tak ada yang tahulah. Ya. Okey, faham. Jadi macam yang Kamaru cakap, reaksi mak bapak pun macam agak terkejut lah bila dapat tahu Kamaru ni isap rokok pada umur 25 tahun. Jadi saya macam kagum jugalah dengan Kamaru tahniah, sebab nampak macam hormat lah, walaupun parents dah tahu yang Kamaru ni isap rokok, tapi Kamaru macam still respect lah, tak isap rokok depan mak bapak. So tu satu macam agak Itu salah satu cara saya hormat dia lah. Hormat orang tua saya lah. Okey, jadi macam mana pula dengan pandangan adik-beradik ke? Macam mana? Setakat ni yang ada juga yang tak setuju saya isap rokok. Tapi disebabkan saya dah tak boleh nak stop benda ni, dia terpaksa macam terima, faham situasi saya. Jadi semua nampaklah dalam ahli keluarga Kamaru tu cuba untuk menerima situasi Kamaru lah. Okey, jadi kalau boleh saya buat refleksi daripada sesi kita pada hari ini, macam yang tadi pada pertama Kamaru kongsikan mengenai faktor Kamaru semua start daripada minat pada darjah 5, minat untuk melihat orang sekeliling, untuk merokok, cuma minat sajalah sehinggalah tingkatan 2 baru ada perasaan nak cuba untuk merokok. Pada tingkatan 2 tingkatan 2 Kamaru ada rasa nak cuba merokok daripada kawan, minta sedikit daripada kawan, dan start daripada situ, daripada suku untuk mencuba setengah, dan seterusnya masa tingkatan 4 Kamaru dah boleh membeli sekotak rokok lah. Betul ke? Betul. Betul. Okey, jadi itu yang Kamaru dah kongsikan dengan saya. Punca utama Kamaru terjebak daripada isap rokok ni adalah pengaruh daripada rakan sebaya dan juga daripada diri Kamaru sendiri, iaitu perasaan ingin cuba benda yang sesuatu yang Kamaru rasakan bergaya, yang seperti yang Kamaru ceritakan, yang akibat daripada tengok lakonan oleh pelakon kelihatan bergaya apabila isap rokok. Dan yang kedua ialah daripada faktor sekitaran lah. Kamaru merasakan perbuatan merokok ni sesuatu yang menarik untuk dicubai. Betul ke? Okey, jadi kalau Kamarul okey ke kalau kita tamatkan sesi kaunseling pada hari ini? Okey, boleh. Okey, untuk sesi akan datang mungkin Kamarul boleh fikirkan terlebih dahulu macam kesan rokok terhadap diri Kamarul lah, sama ada kesan positif dan negatif. Okey, kalau tak ada apa-apa, saya tamatkan sesi kita pada kali ini. Boleh? Boleh. Okey, jadi untuk sesi yang akan datang, Kamarul, untuk masa dan tarikh kita akan bincangkan dalam WhatsApp. Okey ke? Boleh. Okey, jadi macam tu, terima kasih kerana sudah datang ke sesi kaunseling pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Sama.